betul lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton Kebun Bandar, di mana segala idea dan kreativiti dirangsang, digabung dan dijadikan sumber inspirasi laman impian anda. Saya, Ramona Zamzam, akan bersama anda selama 30 minit untuk menyingkap tip-tip dan kaedah pertanian bandar khas untuk anda. Saya kini berada di Kebun Komuniti Jalan Tuntung, Seksyen 20 Shah Alam. Kebun ini terdiri daripada 44 orang peserta. Apa yang menariknya, kawasan ini dahulu kala hanyalah semak samud. Sehinggalah para penduduk mengambil inisiatif untuk membangunkan dan menjadikan ia kawasan pertanian. Ayuh, kita berjumpa dengan Haji Abdullah, Wakil Penduduk Persatuan Jalan Tuntung. Baik, boleh Tuan terangkan sedikit tentang latar belakang projek ni tak? Boleh. Okey, Kebun Komuniti Bandar Jalan Tuntung, Seksyen 20 Shah Alam, bermula pada bulan Mei tahun ni, 2016. Dan kebun ni atas inisiatif Majlis Bandaraya Shah Alam, Jawatan Lanskap Majlis Bandaraya Shah Alam yang menyediakan tapak dia, dan Majlis Perwakilan Penduduk Zon 7 Shah Alam yang memberi peluang kepada kami untuk mengusahakan tanah ni. Ya. Jadi alhamdulillah daripada kawasan ni sebelum ni asal dia semak samun, sekarang ni dah jadi kebun penuh dengan sayur-sayuran. Dah hijau dah. Sebelum ni hijau dengan semak samun, sekarang ni hijau dengan sayur-sayuran. Jadi alhamdulillah penyataan daripada jiran-jiran kami, penduduk di Jalan Tuntung sangat menggalakkan. Daripada 53 keluarga yang ada di kawasan perumahan kami, 44 yang menyertai secara sepenuh masa. Jadi kami bahagikan kebun ini ber 4 fasa. Yang ni fasa yang pertama. Kemudian seterusnya fasa 2, 3 dan 4. Fasa pertama ni, yang ni individu. Mana satu keluarga, satu batas. Mana fasa pertama ni ada lebih kurang dalam 50 batas. Mana satu keluarga ambil satu batas. Mana masing-masing usahakan dengan tanaman masing-masing. So jadi berbagai jenis tanaman yang ada di fasa pertama ni. Kemudian fasa kedua ni kita khususkan dan kita usahakan secara bersama oleh semua penduduk. Sama ada yang 44 keluarga ataupun semua yang ada ni kita sama-sama usahakan. Dan alhamdulillah sudah pernah ada hasil di fasa kedua, 3, 4 ni, dan hasil dia kita sama-sama nikmati. Jadi apakah faedah yang pihak komuniti terima dalam menjayakan program pertanian bandar ni ya? Alhamdulillah kita punya Persatuan Penduduk Jalan Tuntung, kami sangat berbangga sebenarnya. Terlalu banyak faedah kalau kami nak ceritakan semenjak 4 bulan kebun kami beroperasi. Yang pertama, kami menikmati pelbagai jenis sayuran. Mana apa yang ada dijual di kedai ada di kebun kami ni. Contoh macam di depan ni kan. Betul yang lah. ni ada potola, yang ni terung. Terung ni banyak, terung panjang ada, terung bulat ada. Yang ni bendi, yang ni cili pun banyak. Cili pun banyak. Dan macam-macam lagi lah yang ada di kawasan ni. Ya. Jadi bermakna kami dia penduduk sini tak payah pergi kedai, datang kebun ni. Datang kebun petik je. Petik saja. Boleh petik mana-mana batas yang ada. Itu konsep kami ni. Macam fasa pertama ni, siapa datang petiklah. Mana yang ada batas, rasa hari ni nak makan saya kacang, okey, petik kacang. Ulam pun ada. Rasa nak makan ulam, okey, petik ulam ni. Rasa nak makan terung, petik terung. Rasa nak makan potola, petik potola ni. Ini konsep kami di sini. Mana secara tidak langsung kami dapat jimatkan kos belanja kami. Belanja untuk sayur. Macam saya lah contoh. Saya belanja untuk keluarga, bahkan 200 belanja untuk beli sayur. Jadi dengan adanya kebun komuniti ni kami dapat reducekan, dapat kurangkan. Daripada 200 sekarang lebih kurang dalam RM20 sebulannya. Mana-mana yang tak ada sini kita beli kedai dalam RM20 sebulannya. Jadi dalam keadaan ekonomi kita yang mencabar ni, kita dapat mengurangkan belanja kos beli sayur. Betul. Kemudian faedah yang selain daripada itu, kawasan kebun ni tempat kami beriadah bermasyarakat. Jadi kami ramai-ramai turun. Selama ni mungkin sibuk dengan kerjaya masing-masing. Jadi hari Sabtu Ahad ramai-ramai turun. Jadi sama awal 8 pagi, 9 pagi sambil-sambil kita bawa makanan potluck, bawa masing-masing bawa makanan, buat minuman. Jadi kita kongsi makan-makan sesama.
Makan ramai-ramai dekat sini. Ramai-ramai sini sambil kita gotong royong bersihkan kebun, gemur batah masing-masing, Ya. petik sayur dan sebagainya. Dan di samping tu kepada warga Mas, kami di sini ada berkendaran 20 orang warga Mas. Tempat ni jadi tempat riadah mereka. Hari turun, tak payah nak jogging, di sini dah boleh berjogging dah. Sambil-sambil menyihatkan tubuh badan dia. Baiklah, sebelum kita bercerita panjang mengenai projek pertanian yang dilakukan oleh komuniti di sini, apa kata kita belajar mengenai sesuatu yang menarik di segmen seterusnya, iaitu segmen DIY. Pernah tak anda terfikir di mana bahan-bahan terbuang dan bekas-bekas plastik cantik kalau dijadikan bahan dekorasi? Minggu ini, kami di segmen DIY akan menerangkan cara-cara untuk menggunakan beg guni sebagai bahan utama untuk projek pertanian anda. Encik Saiful akan memberi tunjuk ajar. Saya pun nak belajar ya, Encik Saiful. Baiklah, yang pertama sekali saya nak tanya, tanaman apa yang sesuai ya untuk konsep beg guni ini? Untuk konsep beg guni ni, tanaman sesuai adalah tanaman berdaun dan jangka pendek. Contohnya seperti kangkung, kailan, sawi dan bayam. Maknanya kita akan harvest dalam tempoh lebih kurang 1 bulan. Dah boleh harvest. Okey, baik. Boleh saya tahu anggaran kos yang digunakan dan lepas tu macam mana cara pemasangan? Okey. Kalau kita tengok bahan-bahan kita gunakan adalah bahan-bahan yang simple-simple saja kecuali tanah campuran. Tanah campuran ni dalam lingkungan RM10 ke RM12 Malaysia lah. Baik. Inilah barang paling sedikit mahal lah bagi setengah orang. Yang lain semua simple-simple saja. Jadi dalam semua yang paling mahal inilah dia, tanah yang campuran. RM10-12. Ya, betul. Tanah campuran. Baik. Cara pemasangan? Okey. Jadi sebelum tu saya akan tunjukkan bahan-bahannya satu demi satu untuk kita tengok. Okey. Pertama ialah tanah campuran. Tanah campuran ni biasanya dah siap. Maksud saya dengan nisbah 3:2:1. Kita beli siap untuk diguna. Okey. Biasanya kalau sesetengah orang kalau dia suka buat tanah campuran sendiri agak makan masa lah. Dia kena baju, kena gaul semua. Baik. Tapi untuk yang ni komplit. Tinggal pakai saja. Okey. Yang kedua, baja organik ataupun air ayam tapi yang telah siap diproses. Okey. Tak ada masalah bau. Jangan risau. Okey. Okey. Ini glove bagi orang-orang yang nak gunalah. Tapi kalau bagi saya tak pakai sangatlah. Okey. Ini pisau yang biasalah, pisau potong. Okey. Yang ni paku. Sebenarnya fungsi paku ni dia untuk buat lubang nanti. Okay. Lubang di bawah? Ya, untuk aliran air. Jangan bagi dia bertakung. Baik. Jadi tak semestinya kita guna paku ya. Ini salah satu alat lah. Baik. Kita boleh guna pensel ke. Boleh guna benda-benda lain saja. lagi yang tajam. Yang tajam. Ya. Ini salah satu. Okey. Yang ini kita guna maka. Yang ini alas pasu. Saya akan tunjuk apa guna dia nanti. Ya. Okey. Dan ini buatan sendiri. Buatan sendiri. Buatan sendiri. Jimat belanja, jimat kos. Okay. Baik. Kita tengok apa yang kita boleh guna sekejap lagi dengan benda tu. Pastikan kita buat lubang dulu. Sangat penting ya untuk mengelakkan air bertakung. Ya. Lubang ni boleh tutup lah. Ini kan. Tutup, ya. Agak-agak ni. Okay. Dia kena sekata ya. Ya. Kalau sini 3, sini 3. Sini Kena 4, sama. Sama. Baik. Okay, macam ni ya. Cara kasar lah. Secara kasar, tebuk lubang. Okay, lepas tu kita pusingkan tu. Oh, pusingkan. Okay. Lepas kita pusing dia, pastikan tanah dia sekata. Kita akan ikas dia. Bagi dia sama, Baik. sama padat. Okay. Inilah fungsi alas pasu ni. Tak kisahlah bintang ke 4 segi ke 3 segi ke, tak masalah. Yang penting dia akan muat. Untuk saiz ni. Boleh ya, Cik Saiful? Oh, boleh.
Dah macam kelas melukis. Tanah ni dah siap baja rupanya. Dah siap komplit. Senang. Senang. Baik, Masa lepas untuk potong. orang yang tak ada masa kan. Betul. Orang bandar Ya. tinggal tanam je. Tapi jangan keliru kan sebab kadang-kadang di market-market dia ada tanah campuran saja, tanah top soil saja, bukan tanah campuran. Kena Baik. make sure tanah campuran. Okey. Kena pastikan Ah, tanah pastikan campuran. campuran. Ya. Ini dah siap lubangnya lah. Dah siap kita Siap. buat lubang. Kita buat lubang, Ya. tepikan tanah dia. Ya. Ini dia. Ini tanah lembut kan, dia campuran tanah top soil, pasir dan bajuk organik. Baik. Okey, ini yang lebih kuranglah anggaran. Baik. Lepas tu, Okey. Lepas tu kita ambil ini. Ini ni kita masukkan je sekali. masukkan saja. Tak ada Baik. masalah. Akar dia akan keluar sendiri, dia akan tumbuh. Ya. Sebab tu kaedah ni Ya. sesuai untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek. Jangka pendek. Sekarang masukkan balik. Okey. Baiklah, lepas tu Lepas tu jangan Yang lupa. ini? Ya, ini dia. Jangan lupa ini untuk siraman. siraman pertama dia. Siraman pertama? Siraman pertama dia. Saya cuba dulu. Baik, baik. Dia kena perlahan ke dia kena kena halus. deras? Baik, macam tu. Itu dia kita siram pokok dalam beg guni. Ini pertama dia. Tidak terlalu basah, tidak terlalu kering lah. Tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Maka selesai. Selesai. Lepas tu Lepas tu pastikan untuk letakkan di tempat yang terdedah pada cahaya matahari. yang terdedah. Terdedah Kepada- pembesaran dia. Baik. Okey, lepas tu ni contoh. Ini sebenarnya adalah baja organik. Ya. Kita nak tunjukkan kaedah pembajaan. Kaedah pembajaan. Kaedah Ha, ini dia. Okey. Oh, ada juga walaupun dalam ni dah ada. Ini untuk lebih kurang selepas 2-3 minggu. Selepas 2-3 minggu. Mana biasanya kita guna baja kimia lah. Ya. Contoh, contoh sebagai tangan ni. Ya. Okey. Untuk tabur baja, pastikan taburan baja mengikut kanopi pokok. Dia ikut lingkungan daun ni. Oh. Jangan terlalu dekat dengan pangkal. Terutamanya baja kimia, dia akan merosakkan pokok. Oh. Itu dia, dah siap dah pun. Terima kasih. Jadi saya mengharapkannya pada penduduk khususnya di bandar, cubalah teknik konsep penanaman dulang guni. Konsep ini mudah, ringkas dan menjimatkan. Selamat mencuba. Oh, banyak betul cabaran untuk projek kali ini kan? Mungkin kita boleh mengambil sedikit tips yang menarik untuk diaplikasikan. Tetapi sebelum itu, apa kata kita belajar dulu sesuatu yang menarik dalam segmen Pertanian Lestari minggu ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya Ramona Zamzam dalam segmen Pertanian Lestari di mana kaedah-kaedah pertanian bandar yang kreatif dan inovatif kami persembahkan supaya kita semua dapat belajar bersama-sama. Pada minggu ini, kita akan belajar mengenai teknik pemindahan pokok lama ke pasu yang baru. Macam mana tu? Ramona pun tahu tajuk saja. Dan untuk tahu selebihnya, kita kenalah tanya pada tetamu kita iaitu Encik Adli. Ya, apa khabar Ramona? Alhamdulillah Ramona sihat. Kita berjumpa Sihat. lagi Encik Adli ya. Jumpa lagi dekat segmen Pertanian Lestari pada hari ini. Baik Encik Adli. Okey. Sebelum kita mulakan, Ramona perlu Encik Adli untuk bercerita ataupun orang kata menerangkan dengan secara lebih dalam ya mengenai teknik yang kita akan lakukan pada hari ini. Boleh tak? Boleh? Ya. Okey, topik kita, terima kasih Ramona. Topik kita pada hari ini adalah kita nak membuat pemalsuan semula pokok-pokok yang dah terlampau lama yang kita rasa macam dah tak cantik.
Ya. Okey, macam kalau tengok pokok ni lah. Ni Ya. contoh terbaik. Ya. Okey, pokok ni antara kriteria yang pokok yang nak digunakan lah. Oh. Keadaan usang tapi cantik, dia hidup lagi. Hidup lagi. Dan daun-daun kering banyak, pasu pun dah buruk. Tengok lepas dah pecah pasu ni ah. Okey. So orang kata sedikit sebanyak mencacatkan pemandangan Ya. di rumah kita. Betul. Jadi kita terlampau sayang dengan pokok ni, cantikkan cantikkan balik pokok ni. Itu antara kaedah-kaedah yang saya akan ceritakan macam mana kita nak bagi rumah baru kepada pokok yang berkeadaan seperti ini. Oh, kira bagi rumah baru juga. Bagi rumah baru juga. Tapi pokok ni bukan pokok yang kita bayi. bukan bayi yang baru kita beli. Yang kita dah tanam dah terlampau Yang lama dah dekat rumah lama. kita. Ni pokok ni lebih kurang usia dia 5 tahun berada dalam pasu. Okay, pasu, Ya. sorry berat sikit. Okey, macam biasa pasu yang mesti ada lubang. Di bawah ni kan Romana tengok ada lubang. Baik. Okey, Romana tutup untuk mengelakkan air keluar terlampau deras, terlampau laju dan mengawal pengeluaran air lah untuk pengairan ni lah. Ya. Okey, dan kita akan masukkan tanah campuran. Berat sikit Romana, baik. Baik-baik. Okey. Boleh. Romana pun dah mahir Okey. Dah belajar? Dah belajar. Right, good. So, kita masukkan tanah campuran. Okey, macam kes pokok ni, kita Ada lain-lain nisbah ke apa? Ini sama juga, selagi dalam pemasuan antara tanah campuran yang paling sesuai ataupun paling ideal untuk pemasuan semula pokok ampas adalah dengan nisbah 2:1. 2:1. Kita nak jarang dengan pokok ni, Oh. right? Dan batang dia lembut, kita Ya. akan buat keratan pakai gunting yang khas untuk bercucuk tanam bertani. Baik. Okey. Kita potong mana Mana yang bahagian kering dekat bawah-bawah tu. mana bahagian kering kat bawah tu. Okey, ada sikit pula daun kering. Okey. Ni yang kena berhati-hati. Ada bahagian yang kita guna pisau lipat. Pisau, ada bahagian gunting pisau lipat untuk Gunting. potong daun kering. Oh. Dan untuk gunting kita nak buat keratan. Baik. Okey. Potong betul. Okey, saya dah Oh, gunting. potong macam tu. Potong serong Oh. Ramai tengok saya potong serong kan. Serong. Potong serong. Kalau dekat sini kita tengok. Ya. Okey. Oh tu tariklah. Tarik je. Okey. Yang ni pun? Sikit-sikit. Tapi tak boleh tarik habis. Tak tarik habis. Dekat Ya. sini dia ada tempat akan tumbuh akar baru. Batang ni pun sihat, dia warna hijau. Okey. Dia warna hijau. Ya. Okey. So sini akan terjadinya pengeluaran akar yang baru. Maknanya ada keratan. Ni dia tempat buku dia, Ya. yang ni tempat dia punya ruas lah, Ya. panjang ni. Ya. Okey. Buatkan lubang, pakai jari pun boleh ataupun pakai ni Kita buatkan lubang dulu. Oh. Okey, ingat dah potong jangan terus cucuk. Ya. Buatkan lubang dulu, baru kita masukkan. Buatkan keratan ni, cocokkan. Okey. Supaya kita tak bagi dia pressure. Jangan bagi dia pressure, jangan bagi dia tekanan. Okey. Jangan bagi dia tekanan. So, ni saya dah pilih antara selected pokok batang yang terpilih. Ya. Sebab apa kalau kat sini kalau mana tengok ada banyak keratan-keratan yang dah tak sihat. Betul. Kalau kita transferkan semua, Nanti dia akan ikut. dia akan ikut. Jadi macam kita tu. dah buang daun kering, kita dah selamatkan dia dan macam lepas itu kita terus melakukan tutup dengan sungkupan. Okey. Tutup dengan sungkupan. Sungkupan ni untuk mengawal pertumbuhan rumpai dan mengawal kelembapan dalam tanah. Dan kita kena belaikan dia, okey, supaya you hidup dengan sihat, dengan tenang, dapat rumah baru. Okey. Dan macam biasa, Romana, terima kasih. Ya. Okay, gunakan bahan terpakai sebagai penyiram. Kita siramkan dia. Okey. Kita siramkan dia. Maka selesailah Selesailah. segmen Pertanian Lestari pada minggu ini. Seronok betul. Banyak sangat yang kita dapat belajar dari Encik Adli. Banyak juga peringatan dan tip-tip yang Encik Adli berikan pada kita semua. Ramona harap anda dapat belajar macam-macam pada hari ini. Dan terima kasih banyak-banyak Sama-sama Encik Adli. Encik Adli, supaya kita sama-sama saya ucapkan kepada Ramona juga supaya apa yang kita dapat kita berkongsi dengan peminat ni, dengan penonton ni dapat diaplikasikan. Betul. Sangat benda ni sebenarnya nampak rumit tapi sebenarnya simple. Senang je. Senang saja. Betul. Okay. Right. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kalau Alah kecil. Baru lagi. Baru lagi. Lain dah besar sikit yang ni. Yang ni besar sikit. Besar sikit. Ini dah boleh masak ni sedap. Ini bersama. Baik, baik. Dia banyak ni celah-celah ni cuba. Oh, baik. Baiklah Tuan Haji.
Jadi sepanjang penglibatan komuniti dalam program ni, apakah jenis bantuan yang pernah diterima oleh pihak berkuasa tempatan? Jawatan Pertanian Daerah Gombak dan Petaling banyak bantu kami di segi penyediaan racun-racun serangga, racun rumput, benih, baja, anak-anak pokok dan segala peralatan dan kelengkapan. Jadi alhamdulillah dengan bantuan tersebut dapat menjimatkan kos kami untuk membeli segala peralatan, benih, baja dan sebagainya. Kemudian di samping itu Jawatan Pertanian pun bantu dari segi khidmat nasihat, bimbingan, kursus berterusan sampai sekarang ni. Kami tidak lupa juga pada Majlis Bandaraya Shah Alam yang menyediakan prasarana kemudahan yang ada di sini, bantu baja, bantu anak-anak benih dan juga bantu tangki air kepada kami. Baiklah, untuk kata-kata terakhir ya, apakah harapan Tuan pada masa akan datang untuk kebun ini? Okay, harapan saya sangat tinggi sebenarnya agar kebun ni dia berterusan sampai bila-bila. Dan mudah-mudahan daripada fasa 1, 2, 3, 4 sampai di sini kita akan naikkan dengan macam-macam pelbagai jenis sayur-sayuran. Matlamat jangka masa panjang kalau kami tak cukup kita boleh jual. Kurang-kurangnya dapat hasil untuk komuniti kami ini. Alhamdulillah, semoga kebun komuniti akan berterusan sampai berpanjangan sampai bila-bila. Memenuhi dia punya matlamat objektif untuk kami mengimarahkan, menyuburkan lagi tanah ni. Sesuai dengan kita punya motto kita, berbakti kepada tanah kan, untuk menyuburkan lagi. Dan kita serah kepada Allah Ta'ala untuk memberikan hasil yang lumayan. InsyaAllah. Menarik bukan? Hanya dengan kesungguhan dan semangat yang tinggi, para komuniti di sini berjaya membuktikan bahawa pertanian bukanlah untuk orang kampung sahaja. Kami di Kebun Bandar meminta diri dahulu dan jangan lupa untuk menonton episod yang seterusnya. Jumpa lagi.